orang boleh buka terus kat kita arah metro orang live. Assalamualaikum dan salam hormat. Kehilangan Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman 20 tahun di Bukit Broga masih menjadi tanda tanya sehingga ada yang beranggapan remaja berkenaan disembunyikan makhluk halus. Walaupun pusat kawalan operasi mencari dan menyelamat di lokasi kejadian sudah ditutup, namun lebih 50 pendaki meneruskan pencarian remaja itu hari ini. Kita bersama wartawan kami Hafiz Haris yang akan membawakan perkembangan terkini misi pencarian itu di Bukit Broga. Silakan Hafiz. Terima kasih Izul di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berlintas secara langsung di Bukit Broga Semenyih bagi membawakan kepada anda perkembangan berhubung misi mencari dan menyelamat seorang pemuda yang hilang di sini Ahad lalu. Sedikit kronologi mengenai kehilangan Azharul. Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman dilaporkan hilang pada jam 6 petang Ahad lalu selepas dia mendaki bersama 11 orang rakannya. Dan sejurus kehilangan itu, misi dan mencari dilancarkan selama lebih 4 hari di sekitar kawasan bukit ini. Bagaimanapun saya difahamkan semalam operasi mencari dan menyelamat terpaksa ditamatkan berikutan SOP yang ditubuhkan. Bagaimanapun kehilangan ini tidak menghalang sukarelawan di negara ini untuk bersama-sama bersatu untuk mencari Muhammad Azharul. Dan di sebelah kiri saya adalah ketua yang mengetahui operasi dan mengelola operasi ini, iaitu Encik Jai. Assalamualaikum Encik Jai. Encik Jai, boleh ceritakan sedikit banyaklah pembabitan Encik Jai selama hari ini, Ahad lalu? Pembabitan dalam Musa ni lah. Okey, pembabitan dalam Musa ni adalah persatuan Musa, Mountain Search and Rescue lah. Jadi persatuan ini ditubuhkan untuk misi menyelamat dan mencari lah, iaitu lebih pada pendakian, iaitu kehilangan atau kecederaan yang berlaku di gunung lah. Sejak Ahad itu? Okey, sejak kehilangan yang saya dapat terima iaitu pada pukul 9 lebih. 9 lebih malam. Okey. Jadi saya dapat call daripada saya punya kawan memberitahulah dia punya pekerja tak dapat dikesan di Puncak Broga, iaitu pada pukul 6 petang lah. Jadi mereka menunggu dan mencari selama 3 jam di atas Puncak Broga. Kemudian telefon saya, jadi saya cakap okey, tolong cari lagi sejam. Confirmnya kalau dalam masa sejam tak jumpa lagi, baru bagi tahu saya lah. Okey, kemudian dalam masa sejam tu kawan saya telefon saya lagi, bagi tahu lah memang tak jumpa apa semua. Jadi benda ni saya dah ambil serius sebab dah kehilangan ni bukan pada main-main. Walaupun dia Bukit Broga lah bukit yang senang kita mendaki, tapi dah jadi serius. Jadi saya telefon kepada Cik Mus, iaitu Mosa punya yang tertinggi lah dalam Mosa, beritahu apa perlu saya buat. Kemudian Cik Mus beritahulah. Yang pertama, bagi tahu kepada kawan tu suruh telefon 999 lah untuk buat laporan dan sebagainya. Dan pada masa sama, saya dan juga kawan saya terus bergerak daripada rumah ke kawasan Broga ni lah. Jadi pada masa sama juga Persatuan Mosa telah memberitahulah kejadian pada semua kawan-kawan dan juga sukarelawan lah. Okey, lepas operasi tu ditamatkan, lepas tu hari ini pula setakat ni berapa orang semua yang? Okey, start pada pembebetan yang pertama lah sampai ke hari ni ada yang ke-6 lah. Pada hari pertama hanya 7 saja. 7 daripada
Sultan Mosa dan juga sukarelawan 7 orang. Kemudian hari kedua dalam 32 orang. Hari ketiga dah mencecah dalam 50 dan kemudian kelima dalam 120 orang dan pada hari ni dalam 110 orang lah. Cik Dan, mungkin boleh tunjukkan sedikit lokasi yang dah dicari tu. Okey, merujuk pada peta yang ada kat di sinilah. Okey, kawasan daripada Puncak Broga daripada Puncak Broga ada lebih kurang dalam 2 km saja untuk kita mendakilah. Tapi kami punya pencarian dah lebih kepada 5 km. Dia punya jadi kami dah di sini dapat tengoklah di mana yang pangkal-pangkal warna merah ni adalah pencarian kami. Walaupun dia punya terakhir melihat mangsa pada Puncak Broga yang ketiga, tapi untuk apabila dikaji kita punya manusia pergerakan apa semuanya, jadi di sinilah pencarian kami dah cari semua dah. Tapi masih lagi tak ada rezeki lagi untuk menjumpa mangsa. Cik dan juga tim sukarelawan juga berapa hari yang akan dijangka berada di sini? Okey, tak dapat ditentukan lagi lah. Sebab masih lagi dalam pencarian apa semua dan masih lagi ada sukarelawan yang datang membantu kami untuk misi ni lagi lah. Kemungkinan tak dapat cakap lagi. Sebab keputusan apa boleh dapat lagi, macam mana nak kita bila nak stop apa, tak ada lagi. Cik Dan sendiri melihat usaha sukarelawan yang tak ada pertulan darah semua datang sama-sama membantu apa? Okey, saya bab ni memang saya kata terharu sangatlah. Tak sangkalah pada hari pertama hanya 7 orang je datang. Bila hari kedua tu menambah lagi sampai 30 dan menambah lagi sampai ke 100 lebih. Okey, memang terharu sangatlah. Memang yang kenal pun tak begitu besar, tapi yang datang ni melebihi apa yang dijangka. Terima kasih kepada sukarelawan yang datang membantu mencari. Selain daripada mencari, ada membantu yang pasang kemah, ada yang beri makanan, ada yang tolong jaga pendaftaran, ada yang pasang kemah, ada yang bawa generator, semua. Saya mengucapkan terima kasih pada semua sumbangan yang anda beli dalam bentuk barang, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Terima kasih banyak pada sukarelawan yang datang pada SAR Broga. Mungkin ada harapan dan pesanan pada pembaca kami. Okey, harapan saya itulah kita bersama-sama lah doa supaya misi ni berjalan dengan lancar dan mangsa dapat ditemui. Okey, sebab family pun ada kat sini, jadi sedih lah bila melihat seorang ibu menanti. Saya sini pun tak tahu cakap macam mana kan. Sedih lah. Okey, right. Okey, baiklah, itu saja laporan saya di Bukit Broga Semenyih. Sama-sama kita doakan supaya Muhammad Azharul dijumpa dan ditemui dan dalam keadaan selamat. Okey, kembali bersama Izu di studio. Terima kasih Hafiz di Bukit Broga. Sama-sama kita doakan kumpulan yang menyertai misi pencarian selamat dan Muhammad Azharul dapat ditemui. Kita teruskan dengan laporan berikutnya. Seorang pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pontian Johor maut ditetak dalam rompakan di rumahnya di Kampung Pak Intan. Mangsa ditemui berlumuran darah di depan rumahnya sebelum dihantar ke Hospital Pontian oleh adiknya, namun disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati mangsa bergelut dengan suspek sebelum ditetak di leher, bahu dan pergelangan tangan menggunakan senjata tajam disyaki parang. Sementara itu, satu lagi kes di Johor, 2 penjenayah kejam yang dikatakan membunuh 2 mangsa dalam 2 kejadian berasingan menggunakan parang bagi mendapatkan senapang patah milik mangsa ditembak polis. Kejadian berbalas tembakan berlaku di sebuah ladang kelapa sawit berhampiran RNR Dusun Panti, Jemaluang. Kumpulan perompak itu dikatakan menyasarkan mangsa yang mempunyai senapang patah dan sekiranya mangsa melawan, mereka akan menetak mati menggunakan parang walaupun wang berjumlah puluhan ribu ringgit sudah diserahkan. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 27 Januari 2017.
Polis sudah menggerakkan pasukan untuk memburu suspek yang menetak dan membakar 3 sekeluarga di Kampung Tumu Matang, Kuching, Sarawak. Pasukan polis dari IPD Padawan memulakan operasi mengesan suspek di hutan berhampiran. Polis juga membawa unit K9 untuk menjalankan operasi berkenaan. Suspek berusia 50-an dipercayai kurang siuman dilihat melarikan diri sambil membawa sebilah parang sejurus kejadian. 3 sekeluarga itu maut selepas ditetak suspek menggunakan parang kira-kira 3 petang sebelum rumah mereka dibakar. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Jo Abdullah dan pasangan suami isteri warga emas iaitu Daud Abdullah dan Nuraini Abdullah, manakala Hasan Abdullah cedera ditetak. Okey. Dia terus masuk rumah yang lu mancung abang ipar aku, rupanya nenek aku pergi, lepas bapak aku dapat lari. Rupanya dia kejar orang di sini, lepas terusnya bakar rumah. Oh, kiranya dia keluar, dia masuk balik. Dia masuk balik. Yang macam apa kakak cakap adik macam ni. Dia dapat lari sini. Dia sempat lari lah. Okey, kakak cakap ada kakak adik kita kah yang apa keluar rumah, yang nolong tidaknya keluar rumah lah. Nolong tidaknya, yang kamnya seperti. Siapa juga yang ada di rumah saya? Semua orang. Semua. Berapa orang dalam 10? 10. Dia dah berapa lama tinggal diam? 15 tahun. Si kenal orang yang Kenal. Kita siapa nama? Ada ramai. Kita ada dua bentuk dagangan yang kita sedang siasat, yang kita telah rampas pada beberapa hari lepas, iaitu yang pertamanya pada 23 hari bulan Januari, iaitu baru-baru lalu tu, lebih kurang jam 7.45 pagi, pegawai custom di KLIA Terminal 1 telah memeriksa 2 orang wanita warga negara India, dan masing-masing membawa satu beg. Kes pertama, wanita India ini kita telah periksa dan beliau berumur 51 tahun, dan kita telah dapat pengesan selepas melakukan pemeriksaan 100% ke atas beg berkenaan. Kita telah menemui seberat 5.35 kg methamphetamine yang kita syaki lah, dan kita telah temui barang-barang ini di bahagian bawah beg berkenaan yang telah disembunyikan. Kita periksa ini ialah daripada Chennai, Kuala Lumpur lah, KLIA, dan kita telah memeriksa kedua beg tersebut lah, yang masing-masing dipunyai oleh seorang wanita warga negara India. Jadi berarti keseluruhan barang yang kita temui, hasil pemeriksaan yang dibuat, kita telah menemui seberat 10.7 kg. Okey, dan untuk kes mata wang ini sebenarnya kita ada dua kesalahan. Satu di bawah Akta Kastam, di bawah Seksyen 1351 Akta Kastam, dan satu lagi kita akan tuduh di bawah Amlat Puah 2001. Jadi maknanya mata wang ini, penyelundupan mata wang, sama ada diimport ataupun diekspor, akan kita tuduh di bawah dua kesalahan, iaitu di bawah Akta Kastam dan juga di bawah Akta Amlat Puah 2001. Memang dia. Dan ini kalau kita tidak mempunyai skill kemahiran, kita tak boleh dapat detect ni. Bekas pengarah besar Felda bergelar datuk dan 4 individu ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan menyalahguna kedudukan bagi projek penternakan ikan sturgeon bernilai $10 juta Amerika, iaitu 47.6 juta ringgit. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan oleh Majlis Reknik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman
terhadap semua suspek di Mahkamah Majistret Putrajaya sehingga 31 Januari ini. Selain Dato' berusia 57 tahun itu, 4 suspek lain yang ditahan membabitkan bekas timbalan pengarah besar sumber strategik, Ketua Hartanah Felda di London, bekas pegawai terbabit secara langsung dengan projek Sturgeon dan penolong pegawai tadbir Felda. Kelima-lima suspek ditahan SPRM kerana disyaki menyeleweng 47.6 juta ringgit projek ternakan ikan sturgeon, sejenis ikan primitif yang hidup sejak 200 juta tahun dulu dengan telurnya dihasilkan sebagai kaviar hitam bernilai tinggi. Polis tahan seorang lelaki dan rampas bahan menghasilkan syabu bernilai 1.35 juta ringgit dalam serbuan di rumah di Paya Terubung Air Hitam. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Chuah Jilai berkata, serbuan dilakukan pada 3.20 petang selepas polis melakukan risikan dan juga hasil maklumat awam. Menurutnya, siasatan mendapati suspek yang berusia 50 tahun itu menjadikan rumah teres 3 tingkat yang disewanya sebagai makmal memproses syabu. Suspek adalah bekas kontraktor pemasangan lantai dan pemeriksaan mendapati dia memiliki 2 rekod jenayah lampau. Suspek direman hingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua lelaki ditahan polis selepas terbabit dalam kejadian menyerang suami isteri yang sedang menjamu selera di restoran di MJC Batu Kawah. Suspek berusia 40-an itu ditahan jam 11.30 malam di Kota Sentosa kerana dipercayai terbabit dalam kejadian itu berdasarkan rakaman kamera lita tertutup. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bol Hassan berkata, siasatan awal mendapati serangan itu bermotifkan dendam dan hutang antara isteri suspek dan mangsa wanita. Menurutnya, sehingga kini polis masih giat mengesan beberapa lagi individu yang terbabit dalam kejadian itu untuk siasatan lanjut. Dalam kejadian jam 8.30 malam, suami isteri berusia 40-an yang sedang menjamu selera di sebuah restoran nasi ayam diserang beberapa individu. Kejadian itu mengejutkan beberapa pelanggan yang berada di premis berkenaan sebelum mereka bertempiaran lari bagi menyelamatkan diri. Mangsa lelaki yang cedera dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak untuk menerima rawatan lanjut. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH Heavy Engineering THHE Berhad iaitu anak syarikat tabung haji TH mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 5 pertuduhan pecah amanah membabitkan nilai lebih 2.5 juta ringgit 4 tahun lalu. Nur Badli Munawir Muhammad alias Lafti, 51 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan kepadanya di hadapan Hakim Madiha Harullah. Mengikut pertuduhan pertama hingga kelima, dia didakwa sebagai orang yang diamanahkan dengan cek masing-masing berjumlah RM400,000, RM570,000, RM430,000, RM600,000 dan RM575,800 melakukan pecah amanah jenayah terhadap cek berkenaan. Semua perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat THHE Fabricators Sdn Berhad tingkat 23 Tower B Menara UOA Bangsar antara April dan Oktober 2013. Kehilangan wang berjumlah lebih daripada RM100,000 menjadi punca utama suspek lelaki berusia 50 tahun bertindak merompak sebuah bank di Sungai Petani. Ketua Polis Kedah Dato' Asri Yusof berkata, siasatan awal mendapati suspek yang bertugas sebagai pengurus di sebuah firma kawalan keselamatan sepatutnya menghantar wang itu ke sebuah bank tetapi wang berkenaan hilang. Bagi siasatan kehilangan wang berjumlah lebih RM100,000 itu pula, suspek turut disiasat di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Harian Metro sebelum ini melaporkan seorang pengawal keselamatan cedera ditembak seorang lelaki bersenjata yang menyerbu masuk ke dalam sebuah bank di Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Cubaan rompakan oleh suspek bersenjata itu bagaimanapun gagal kerana berjaya ditahan oleh pengawal keselamatan dan seorang kaki tangan bank selepas berlaku pergelutan. Seorang lelaki dijatuhi hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah mengedar dadah jenis kanabis seberat 4,540 gram 2 tahun lalu, manakala rakan serta adiknya dilepas dan dibebaskan atas tuduhan sama. Keputusan itu dijatuhkan Pesuruhjaya Kehakiman SM Komati Supiah
terhadap Muhammad Azhar Muhammad Zaini selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes itu. Dua lagi tertuduh iaitu Ahmad Ashraf Muhammad Nasir dan Muhammad Naim Muhammad Zaini dilepas dan dibebaskan selepas pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah. Ketiga-tiga mereka didakwa mengedar dadah jenis kanabis seberat 4,540 gram di kedai makan di Batu 19, Kuala Dal, Kampung Kuala Dal, Padang Rengas, Kuala Kangsar, jam 2 petang, 25 Ogos 2015. Dua penjenayah paling dikehendaki ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan di ladang kelapa sawit berhampiran Fekra Sungai Ara 2.30 pagi Jumaat. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Zakaria Ahmad berkata, ketika kejadian, dua lelaki itu dilihat menunggang motosikal tanpa topi geledah menyebabkan polis meminta mereka berhenti untuk pemeriksaan. Bagaimanapun penunggang motosikal Honda Wave itu masuk ke dalam lorong menuju satu ladang kelapa sawit. Kemudiannya berlaku tembak-menembak sehingga kedua-dua suspek warga Indonesia berusia antara 20-an hingga 30-an itu maut di tempat kejadian. Jadi penjenayah ini adalah daripada siasatan juga, berarti kedua-dua mereka ini adalah penjenayah yang berbahaya dan memang dia orang ini tidak akan teragak-agak untuk menggunakan kekerasan sekiranya mangsa mereka melawan. Jadi selain daripada itu siasatan di tempat kejadian juga kita menemui sepucuk senjata pistol buatan sendiri yang menggunakan peluru 12 bor dan kita juga menemui alat-alat pecah rumah di dalam beg yang dibawa oleh penjenayah ini, manakala kita juga percaya daripada siasatan mereka juga terlibat dalam banyak kes. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api, penalti lebih berat dan Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek terbabit dalam 5 kes samun, termasuk mengakibatkan 2 kematian. Seorang pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pontian maut ditetak dalam rompakan di rumahnya di Kampung Pak Intan 12.38 tengah hari. Mangsa ditemui berlumuran darah di depan rumahnya sebelum dihantar ke Hospital Pontian oleh adiknya, namun disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, mangsa Jaiman Sapar dipercayai baru membuka pintu sebelum terserempak perompak di dalam rumahnya. Siasatan awal mendapati mangsa bergelut dengan suspek sebelum ditetak di kiri leher, kiri bahu dan pergelangan tangan kiri menggunakan senjata tajam disyaki parang. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. 4 lelaki termasuk penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang viral dalam kejadian pemandu lori di belasah di kondominium di Bukit Antarabangsa didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan menyertai rusuhan sehingga menyebabkan kecederaan. Tertuduh peniaga T-Vignes Warren, ahli perniagaan Tengku Hazrul Shah Tengku Hamid, penguatkuasa di BKL Muhammad Nizam Jelani dan pemandu peribadi Izakri Zakaria bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebaik tuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Izzuan Muhammad Noh. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama 2 lagi yang masih bebas menyertai rusuhan yang boleh mencederakan di Pondok Pengawal Kondominium Puncak Athenaeum Bukit Antarabangsa jam 2.30 petang 14 Januari lalu. Selain itu, Vignes Warren turut mengaku tidak bersalah menyebabkan kecederaan terhadap pengawal keselamatan warga Nepal BK Syam 26 tahun di tempat dan masa sama. Jenayah berlaku di sekeliling kita. Tingkatkan keselamatan diri anda dan keluarga supaya tiada kejadian tidak diingini berlaku. Semoga paparan yang kami kongsikan kepada anda minggu ini menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita bersama. Baiklah, kalender jenayah berhenti di sini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti laman web harian Metro di www.hmetro.com.my, berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram, termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Mazizul Dani. Selamat berhujung minggu dan selamat tahun baru Cina daripada kami. Assalamualaikum dan salam hormat.